Pemberi minum tadi tak beritahu kepada raja supaya raja tak mengarahkan orang lain untuk bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Sebab nanti kalau katakan dia beritahu kepada raja, dia tahu nama lelaki tersebut, raja akan mengarahkan orang lain, mungkin tentera-tenteranya, pegawai yang lain turun pergi bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Lantaran itu dia tidak menyebutkan namanya. Itu menarik juga perbincangan yang diutarakan oleh para ulama, bagaimana teknik, kaedah supaya raja tidak mencari orang lain untuk menemui Nabi Yusuf AS, sebaliknya mengarahkan kepada dirinya untuk bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين ya Rabbal Alamin. Dan dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan jawatan kuasa Surau As-Siddiq, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan kurniakan kepada kita. Kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan pada hari ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan arti kata yang lain, Allah masih lagi memberikan ruang kepada kita untuk memperbaiki diri ini, sama ada dengan kita memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Begitu juga untuk kita menambah baik akan amalan kita dengan sentiasa meningkatkan amal-amal yang soleh. Kerana sesungguhnya amal yang soleh ini di antara perkara yang digesa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahkanlah olehmu dengan suatu penambahan ataupun suatu bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah.
Tidak lain untuk kita melahirkan takwa kepada Allah, pastinya kita memerlukan kepada amal-amal yang salih. Dan daripada amal salih juga adalah merupakan penyebab untuk Allah menetapkan iman kita dan memberikan kepada kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah kamu untuk melaksanakan amal-amal yang saleh, fasatakunu fitanun, akan berlaku suatu masa kelak fitnah, ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita leka dan juga lupa daripada setiap tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu itu akan berlaku di mana seseorang beriman di waktu pagi dan di waktu malamnya iman tersebut dijual beli, artinya hilangnya iman tersebut, kufur kepada Allah. Dan begitulah sebaliknya, di waktu paginya beriman pada Allah, malamnya begitu, di waktu malamnya beriman, paginya bertukar menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mereka itu sanggup menjual agamanya semata-mata kerana ingin mendapatkan habuan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Kita minta berlindung pada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hati kita sebagai hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam surah Yusuf, yang mana kita telah pun berhenti pada ayat ke-43, dan malam ini kita sambung ayat 44 di dalam surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu adghathu ahlam وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. Qalu, mereka telah berkata. Siapa yang berkata ini? Iaitulah pegawai-pegawai ataupun ahli kabinet yang bersama dengan tuanku ketika itu. Apa yang mereka katakan? Adghathu ahlam, mainan-mainan mimpi. Cerita ini pasal apa tuan-tuan? Iaitulah kisah yang berlaku kepada raja yang waktu itu bermimpi, di mana 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Yang pertama. Dan yang kedua, raja bermimpi dengan melihat 7 tangkai yang menghijau dan 7 tangkai yang kering. Apa maksud daripada alamat mimpi tersebut? Mimpinya bukan sekali, tetapi mimpi yang berulang-ulang. Sehingga akhirnya raja bertanya kepada ahli kabinet ataupun orang-orang yang dekat dengan raja ketika itu. Mereka tidak mampu untuk memberikan jawapan yang tepat, sehinggalah akhirnya mereka mengatakan, tuanku, itu adalah merupakan mainan mimpi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah bicarakan berkaitan dengan mimpi ini. Disebut dalam hadis Nabi SAW, seperti mana yang Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah menyebutkan bahawa dalam mimpi ini dia ada 3 bahagian ataupun ada 3 jenis. Pertama yang disebut dengan nama ru'ya salihah, ya, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, iaitulah mimpi yang datang daripada malaikat tujuan untuk menggembirakan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Busyra minallah, itu adalah merupakan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan nama ru'ya at-tahzin. Tujuan mimpi tersebut Allah Subhanahu wa taala uji ke atas, khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah, yang mana saat ketika dia bermimpi dengan mimpi-mimpi yang sedih, bermimpi kematian yang berlaku di kalangan kerabat dalam kehidupannya, bermimpi ada sesuatu musibah yang berlaku dalam hidupnya, dan mimpi ini didatangkan daripada syaitan, minasyaitan. Dan saat ketika kita bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk seumpama ini, dalam satu hadis yang lain riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan pada saat ketika itu, jika seseorang bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk,
maka ketika dia terbangkit ataupun terjaga daripada tidurnya, hendaklah dia dia meludah di sebelah kirinya, dan falyata'awwaz billah, maka hendaklah dia berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mimpi-mimpi seumpama ini adalah datangnya daripada syaitan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wala yuhadditsu biha ahadan, dan janganlah wala yuhaddits, dan janganlah dia bercakap menceritakan kisah tersebut kepada seorang pun, kerana sesungguhnya cerita ataupun mimpi yang buruk itu lan tadurruh, tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Baik. Dan satu lagi mimpi yang telah pun saya katakan tadi, iaitu disebut dengan nama adghasu ahlam. Adghasu ahlam ini bagaimana boleh berlaku? Yang kadang-kadang kita terlalu berfikir sebelum tidur. Waktu sebelum tidur tu macam-macam pemikiran kita, mesyuarat tak selesai mesyuarat, dan kemudian apa yang kita mimpikan ataupun apa yang kita fikirkan sebelum tidur waktu itu terbau-bau dalam tidur. Ini disebut dengan nama adghasu ahlam. Mimpi yang bercampur aduk disebabkan kerana sesuatu yang kita fikirkan sebelum kita tidur. Sebab itu dalam tidur ni ataupun sebelum kita memulakan tidur kita, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk berzikir, membaca beberapa ayat-ayat yang tertentu yang tujuannya supaya tidur kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah daripada itu, maka pada saat yang serupa, kata pegawai-pegawai ataupun kabinet yang bersama dengan tuanku, mereka kata pada dia, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bi ta'wilil ahlam, dengan mentafsirkan mimpi-mimpi tersebut itu, bi alimin, mengetahui. Maksudnya tidaklah kami tahu dengan maksud mimpi yang dihadapi oleh tuanku. Minta maaf tuanku, kami tidak tahu. Disebutkan di dalam sebuah kitab, ya, saya terlupa nama kitab tersebut, tetapi ada dalam catatan yang lain. Contohnya disebut, minta maaf, ada satu catatan dalam kitab Ahlamu Yusuf, ya. Dalam catatan kitab Ahlamu Yusuf itu menceritakan bahawa dalam kata-kata yang diucapkan oleh pegawai ataupun kabinet yang mengatakan bahawa mimpinya itu adalah adghasu ahlam, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh mereka ataupun mereka yang mencatatkan tentang kisah ini. Pertama, sebab kenapa mereka mengatakan demikian, pertamanya adalah kerana mereka itu jahil. Sebab mereka tidak tahu, nanti kalau tuanku tanya, takkanlah kita ni orang besar tak boleh menjawab. Akhirnya mereka menjawab dengan kata-kata yang mereka sendiri pun tidak tahu apakah sebenarnya peristiwa dan kisah yang berlaku dalam mimpi tuanku ketika itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, iaitulah yakin dalam memberikan kepastian bahawa mimpinya itu adalah mainan tidur. Dalam keadaan mereka tidak tahu, tapi pada saat yang serupa mereka menyatakan seakan-akan mereka meyakini bahawa mimpi yang dihadapi oleh tuanku itu adalah merupakan mainan tidur. Dan ada juga pandangan yang mengatakan sebenarnya mereka tahu akan mimpi tersebut, sebab di antara kelebihan masyarakat yang hidup pada zaman Nabi Yusuf AS, mereka ini dapat mengenal pasti ataupun mengetahui akan mimpi-mimpi yang berlaku ketika itu. Maka pada saat yang serupa, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mahu untuk menyatakan demikian agar tidak memberikan suatu rasa sedih yang berlaku kepada tuanku ketika itu. Ini jawapan di antara beberapa perkara yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan mimpi tersebut. Dan kemudian kesimpulan yang disebutkan di dalam kitab Mawsu'ah fi surah Yusuf, ensiklopedia surah Yusuf ini yang dicatat oleh Syekh Alaish Mutawalli ini, beliau menyebutkan antara lain, antara kesimpulan yang beliau sebut daripada ayat ini, yang pertama, kathiran ma yahtalikul jahilu a'dharan yasturu biha jahlu. Banyak berlaku di kalangan orang-orang yang jahil, mereka mencipta-cipta pelbagai bentuk alasan, a'dhar, beberapa sebab untuk menyembunyikan akan kejahilan yang ada pada dirinya. Sebab itu di dalam Islam, bila kita tidak mengetahui akan sesuatu hal, jangan kita berani-berani untuk menyebutkan perkara tersebut. Sebaliknya, apa yang perlu kita lakukan? Katakanlah wallahu a'lam, Allah itu maha mengetahui, Allah lebih mengetahui. Seperti mana yang berlaku kepada Imam Malik, di mana dalam satu catatan, Imam Malik apabila ditanya, diutarakan persoalan sebanyak 48 persoalan,
Tetapi Imam Malik hanya menjawab 30 lebih sahaja soalan tersebut. Selainnya Imam Malik mengatakan wallahu a'lam. Itu disebut oleh Imam Malik. Sebab apa? Sebenarnya dia membuka kepada orang yang jahil tadi, orang yang tidak mengetahui, supaya dia mendapatkan kepastian daripada orang yang lain, yang akhirnya apa yang ditanya itu dapat dijawab dengan jawapan yang sahih. Dan kemudian yang kedua juga tuan-tuan, kita perlu untuk beringat dengan suasana dan keadaan di akhir zaman ini. Rasulullah juga pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana Rasulullah mengatakan inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat, yaksurul jahl yurfa'ul ilmu wa yaksurul jahlu, di mana ilmu akan diangkat oleh Allah, dan rata-rata di kalangan ketika itu kejahilan sedang berleluasa berlaku di kalangan umat manusia. Dan pada saat yang serupa, wa yaksuruz zina, banyaknya berlaku perzinaan, wa yushrabul khamr, dan arak ketika itu menjadi minuman-minuman biasa, ya. Waliyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini. Namun begitu Rasulullah mengatakan itulah di antara tanda-tanda akan berlakunya ataupun hampirnya berlaku kiamat. Kedua, al-wajibu ala man lam ya'lam syai'an su'ila anhu an yakula sarakhatan la a'lam, wa qad qalu man qala la a'lam faqad afta li'annahu fataha at-tariqa amama as-sa'ili liyas'ala ghairah. Kewajipan, menjadi suatu kewajipan kepada orang yang tidak mengetahui akan sesuatu. Bila ditanya, maka hendaklah dia berkata dengan jelas, iaitulah perkataan aku tidak mengetahui. Dan sesungguhnya bila mereka berkata aku tidak tahu, sesungguhnya dia telah memberikan suatu jawapan hakikatnya, iaitu dia telah membuka suatu jalan kepada orang yang bertanya agar dia bertanya kepada orang lain, ya, kan dia bertanya kepada orang lain. Dan saya tertarik dengan catatan seumpama ini, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau. Di antaranya disebut dengan adab al-ulama'il akhirah, adab-adab ulama-ulama akhirat ini. Bila ditanya dengan sesuatu soalan ketika itu, khususnya di kalangan para ulama-ulama terdahulu, mereka tidak akan menjawab soalan tersebut. Sebaliknya mereka kata jumpa dengan ulama sekian, sampailah bertemu kepada 10 orang, yang ke-10 akan merujuk balik, dia kata saya tidak mampu untuk menjawab, tanya orang yang pertama. Begitu keadaan yang berlaku di kalangan mereka dalam bab kerana mereka dalam bab memberikan fatwa disebabkan ketakutan mereka kepada Allah. Ini ciri di antara apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang berilmu, mereka ini adalah merupakan orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adapun orang yang takut kepada Allah itu terdiri daripada orang-orang yang berilmu. Seterusnya yang ketiga, al-ilmu yarfa'u sahibahu ila a'la 'illiyin idza 'amila bi. Ilmu itu akan mengangkat orang yang berilmu setinggi-tinggi kedudukan apabila dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini juga menarik tuan-tuan, sebab ilmu dia akan menjadi hujah kepada kita bila mana kita tidak beramal dengan ilmu tersebut. Sebaliknya apabila kita beramal dengan ilmu tersebut, itu akan menghasilkan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Ada suatu kata-kata yang disebut oleh para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu adalah umpama pokok yang tidak menghasilkan apa-apa buah. Yang tidak ada erti kita menanam pokok tetapi hasilnya kita tidak perolehi. Dan menarik juga seperti mana yang dicatat oleh Ibn Qudamah, sebab saya tertarik di antaranya, beliau memulakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu, beliau memulakan adab-adab berkaitan dengan orang yang belajar dan orang yang menyampaikan pengajaran. Jadi salah satu di antara adab orang yang berilmu ini, saat ketika dia mengajar kepada anak-anak muridnya, apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia hendaklah menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu yang tujuannya untuk diamalkan. Itu poin paling penting. Kita menuntut ilmu ni untuk apa? Sebab ada orang yang dia menuntut ilmu itu bukan tujuan untuk beramal. Ada beberapa sebab yang tertentu seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha wa yujari bihi al-ulama wa yusrifu bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu an-nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata kerana ingin menandingi para ulama, ataupun niatnya adalah semata-mata ingin berdebat
bersama dengan orang-orang yang jahil. As-sufaha, sufaha ni maksud perkataan kalau kita terjemahkan artinya orang-orang yang bodoh. Dan kemudian yang ketiga, tujuannya supaya manusia memandang kepada wajah dirinya itu tentang kehebatan apabila berkata-kata, maka mereka ini akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik, seterusnya yang keempat dikatakan wal jahlu yahwi bi ahlihi ila asfali safilin. Kejahilan itu akan menjatuhkan seseorang itu dengan seburuk-buruk kedudukan. Bila kita menjadi manusia yang jahil, maka pada saat yang serupa kita juga akan menjadi manusia yang berada dalam kedudukan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bab antara ibadah dan ilmu, di antara afdal perkara yang paling afdal itu adalah berilmu berbanding dengan ibadah. Dan saya tertarik juga dengan kisah yang berlaku apabila berlaku dialog di antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ulama mengambil daripada ayat dan juga kisah tersebut, di mana ulama mengatakan bahawa Nabi Adam AS ini dimuliakan oleh Allah disebabkan dia berilmu berbanding dengan malaikat. Malaikat daripada kalangan orang yang kuat beribadah ataupun makhluk yang kuat ibadah. Mana ada masa malaikat nak berbuat macam kita, nak makan, nak pergi ke kedai. Tidak ada masa bagi para malaikat untuk melakukan perkara seumpama kita. Kita kalau nak bicarakan di antara ibadah dengan perkara-perkara di luar daripada ibadah kita, perkara luaran itu lebih banyak daripada amalan-amalan yang kita nak laksanakan. Tapi tidak pada malaikat. Namun begitu manusia tetap diagungkan dan dimuliakan oleh Allah kerana mereka itu memiliki ilmu. Dan berdasar kepada hadis yang lain, ya Rasulullah pernah mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala man adnakum, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan seorang yang berilmu berbanding dengan seorang yang kuat beribadah itu adalah umpama diriku berbanding dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Maknanya paling rendah kedudukannya di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi niat kita dalam bab menuntut ilmu tidak lain kita nak beramal. Itulah mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita dengan ilmu yang ada untuk kita terus menambahkan amalan-amalan dalam kehidupan. Dan seterusnya yang terakhir, yang kelima, ar-ru'ya fi alamil insan min dalalati azmatil khaliq jalla wa ala, fa an tariqiha yushahidul insan wa huwa na'imun wa qad sakanat kullu jawarihihi aliman wasi'an mutasha'iban la yudrikuhu wa huwa mustaiqiz fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, mimpi di dalam alam kehidupan manusia itu adalah merupakan tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimpi tersebut manusia dapat menyaksikan satu benda yang tidak pernah berlaku dalam kehidupannya. Kan dalam mimpi kita macam-macam perkara. Dan pada saat sedangkan dia menyaksikan, manusia dapat menyaksikan sesuatu pada saat ketika bermimpi sedang dia berada dalam keadaan tidur, dan waktu itu seluruh anggotanya berada dalam keadaan tenang. Subhanallah, banyak perkara-perkara yang berlaku yang tidak lain antara kerja daripada mimpi itu adalah untuk memberikan ketenangan dalam tidur kita, ya. Wallahu a'lam. Baik, selain seterusnya Allah menyambung dalam ayat 45, wa qala alladhi naja minhuma وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا. Ini cerita ni bila raja telah bertanya kepada seluruh ahli kabinetnya, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang mampu untuk menjawab dan memberikan jawapan yang tuntas terhadap mimpi tersebut. Sehingga akhirnya ketika itu Sakil Khamri, pemberi minum arak yang terlepas daripada penjara, yang pernah duduk bersama dengan Nabi Yusuf AS, ini kisahnya berlaku kepadanya. Apa yang berlaku? Allah menyatakan waqala, dan telah berkata, allazi, orang yang naja, telah terlepas, ya, naja telah terlepas ataupun telah selamat, minhuma, daripada keduanya. Keduanya ni siapa? Iaitu dua orang yang duduk dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf satu ketika dahulu. Yang seorang dibunuh, sementara seorang lagi dilepaskan oleh pihak berkuasa ketika itu,
kerana dia dianggap sebagai tidak bersalah dan dia dapat bekerja semula di istana seperti mana yang disebut oleh Nabi Yusuf AS. Jadi dalam keadaan demikian, pemberi minum arak tadi yang memberikan minuman kepada raja waktu itu baru teringat tentang kisah terdahulu. Tuan-tuan masih ingat lagikah kisah yang lalu, yang pada saat ketika Nabi Yusuf AS bersama dengan lelaki yang bermimpi tadi kemudian dilepaskan, Nabi Yusuf kata kamu akan terlepas dan kamu akan kembali ke istana bekerja dengan pihak istana ketika itu. Dan ketika Nabi Yusuf memberikan pesan, Nabi Yusuf berkata kepada lelaki tersebut, tapi kamu jangan lupa, tolong ceritakan kepada raja tentang keadaan aku ketika berada dalam penjara. Itu telah kita bicarakan dalam perbincangan yang lalu. Dan rupa-rupanya dalam ayat ini baru dia teringat, Allahu Akbar. Dah beberapa lama ketika itu baru dia teringat Nabi Yusuf pernah berpesan kepadanya, jangan lupa untuk mengingatkan semula tentang apa yang telah pun berlaku kepada Nabi Yusuf. Justru bila mimpi ini berlaku pada raja, ini nak ceritakan tentang qada dan qadar Allah. Allah telah menentukan rupa-rupanya dengan mimpi itu menjadi suatu jalan penyelesaian untuk melepaskan Nabi Yusuf AS daripada penjara yang pertama. Dan yang kedua, dengan mimpi yang dihadapi oleh tuanku ketika itu menjadi sebab untuk Allah mengangkat Nabi Yusuf AS. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran bahawa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang muhsinin, yang sentiasa hidup berlaku ihsan dalam hidupnya, ihsan dalam amalannya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata yang lain bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wadzakara ba'da ummatin. Wadzakara bermaksud dan dia teringat. Dia asalnya zakara, zal tu, tetapi bertukar menjadi dam. Ulama mengatakan memberikan maksud dan dia teringat ba'da ummatin, sesudah tempoh yang lama. Ba'da zamanin ummah, kerana ummah ini asal maksudnya adalah memberikan maksud kumpulan, tapi maksud ummah ini bukanlah bertujuan kepada kumpulan. Dia memberikan makna yang pelbagai. Tuan-tuan nanti kalau tengok dari sudut pengertian ummah ni bagi Nabi Ibrahim AS, saya terlupa ayat tersebut, memberikan maksud bukan maksud suatu kumpulan, tapi nak memberikan makna hebatnya Nabi Ibrahim AS. Dan dalam hal ini ummah diberikan maksud dalam ayat ini iaitulah satu tempoh yang panjang. Dan ketika dia teringat sesudah tempoh yang panjang, ana unabbiukum bita'wilihi, aku akan memberitahu kepada kamu tentang pentafsirannya, pentakwilannya. Fa'arsilun, maka tolonglah wahai tuanku, hantarkan aku untuk bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Fa'arsiluni, tuan-tuan perasan nun itu berbaris bawah. Jarang kita temui nun baris bawah. Biasanya kalau sebelum nun itu waw, dia akan berbaris atas. Muslimuna, yu'minuna, yanzuruna, apa lagi? Semua perkara ayat-ayat tersebut tuan-tuan kita akan lihat selepas waw, nun, ada nun dan nun berbaris atas. Tiba-tiba dalam ayat ini nun berbaris bawah. Ini kaedah macam mana cara kita nak mengenali bahawa apabila kita menemui selepas waw ada huruf nun dan nun ini berbaris bawah, itu menandakan ada ganti nama saya. Ada ganti nama saya. Artinya tolonglah hantarkan oleh kamu akan aku untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, dan ulama mengatakan kum tu ana unabbiukum, saya memberitahu kepada kamu. Kum ini adalah ganti nama bagi orang yang ramai. Kalau katakan lelaki seorang, kita sebut ka. Kalau sekiranya ada dua orang lelaki, kita sebut dengan kuma. Dan kalau sekiranya ramai, kita sebut dengan kum. Tapi kenapa disebut dengan kum? Sedangkan ketika itu pemberi minum, dia berada bersama dengan tuanku sahaja, berdua. Patutnya ana unabbiuka, aku beritahu kepada engkau. Sebut dengan ka, tapi sebut kum. Kenapa? Ulama mengatakan ganti nama kum itu adalah kaedah yang digunakan oleh orang-orang Arab bila mereka memuliakan seseorang. Muliakan seseorang itu kita sebut dengan kum. Guru datang, assalamualaikum. Patutnya dia seorang, kita sebut assalamualaika. Tapi tidak begitu. Sebab apa? Sebagai tanda kemuliaan dan penghormatan yang kita berikan kepada mereka. Itu cara dan kaedah penggunaan ganti nama di dalam ilmu ataupun dalam tuturan bahasa Arab itu sendiri. Baik, seterusnya tuan-tuan, secara kesimpulan yang boleh kita ambil,
Ada soalan yang dikemukakan oleh di dalam kitab Mawsu'ah ini. Dia kata, kenapa pemberi minum kepada raja tadi itu, Sakil Khamri itu, dia tidak menyebutkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Ana unabbi'ukum, aku akan beritahu kepada kamu wahai raja, tapi tolong hantar untuk aku bertemu dengan lelaki tersebut. Tidak disebutkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuannya apa? Kata para ulama, dia pemberi minum tadi tak beritahu kepada raja supaya raja tak mengarahkan orang lain untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab nanti kalau katakan dia beritahu kepada raja, dia tahu nama lelaki tersebut, raja akan mengarahkan orang lain, mungkin tentera-tenteranya, pegawai yang lain turun pergi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lantaran itu dia tidak menyebutkan namanya. Itu menarik juga perbincangan yang diutarakan oleh para ulama, bagaimana teknik kaedah supaya raja tidak mencari orang lain untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam, sebaliknya mengarahkan kepada dirinya untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kesimpulan apa yang disebutkan dalam kitab Mawsu'ah, yang pertama daripada ayat tersebut, an-nisyanu tabi'atul bashar, bahawa lupa itu adalah merupakan satu tabiat yang biasa berlaku dalam kehidupan manusia. Tadi pemberi minum tu baru teringat, ya, wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Jadi dalam tempoh yang lama baru teringat. Perkara kelupaan itu adalah merupakan perkara biasa yang berlaku dalam hidup kita. Biasalah kita lupa. Dan sebab itu dalam Islam, bila kita lupa ni kena selalu diingatkan. Lagi-lagilah kalau kita telah pun berusia, lagi lupanya itu lebih banyak berbanding dengan ingat. Sebab itu dalam ayat suci Al-Quranul Karim, Allah pernah mengatakan, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah mengatakan, ada di kalangan kamu yang telah dimatikan lebih dahulu, lebih awal. Tapi ada di kalangan kamu itu Allah panjangkan usia sehingga sampai kepada tempoh mereka itu arzalil umur. Kita terjemahkan arzalil umur, artinya umur yang paling buruk. Maknanya pada saat ketika itu kita menjadi nyanyuk, supaya manusia mengetahui bahawa segala ilmu-ilmunya itu dikembalikan semula oleh Allah. Dia terlupa akan perkara-perkara yang telah pun diperingatkan, ya. Jadi tabiat lupa itu adalah satu tabiat yang biasa kepada manusia. Kemudian yang kedua, dan kerana itu tuan-tuan, kita diminta oleh dalam hadis Nabi SAW, agar kita sentiasa minta pada Allah supaya kuatkan ingatan kita. Allahumma zakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, tolong ingatkan kepada kami apa yang telah dilupakan bagi kami, khususnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebab ada orang mengatakan, Ustaz, boleh tak kita sebut dengan nasina apa yang kami lupa? Boleh, tidak menjadi masalah doa tersebut kalau kita baca minhuma nasina, daripada apa yang kami lupa. Tetapi oleh kerana kita diminta untuk beradab dengan Al-Quran, jadi maknanya sekurang-kurangnya bila kita sebut nusina itu, lupa itu bukan datang daripada kita, sebaliknya mungkin daripada gangguan ataupun godaan-godaan syaitan. Maka akhirnya menyebabkan kita terlupa. Kita minta dengan Allah dengan perkataan ataupun ganti nama yang majhul, artinya tidak disebutkan siapa yang berlaku ketika itu. Maka kita sebut dengan nusina, apa yang telah kami dilupakan. Baik. Yang kedua, in tadzakkara al-khaira wa fi'lahu ba'da nisyan yarji'u ila qada'illahi wa hikmah. Ya, in tadzakkara al-khair wa fa'alahu ba'da nisyanin. Sesungguhnya apabila seseorang itu mengingati akan kebaikan sesudah wafat, dan dia melakukan sesudah dia terlupa akan kebaikan tersebut sebelum daripada itu, hakikatnya semuanya itu adalah merupakan ketentuan dan qada daripada Allah, hikmah daripadanya. Kadang-kadang kita lupa kemudian teringat semula, itu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan pada kita. Mungkin dengan sebab pada saat ketika kita ingat itu adalah merupakan pembuka kepada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Di waktu dan di saat ketika Allah menjadikan kita lupa, sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu yang kadang-kadang Allah simpan di saat ketika kita memerlukan. Kan ada disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama dengan kita selagi mana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda dhanni 'abdi idza dzakarani
sesungguhnya aku berada pada zon sangkaan-sangkaan hamba-Ku saat ketika dia mengingati akan diriku. Jadi bila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hikmah yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa taala simpan kepada hamba-hambanya. Seterusnya yang ketiga, laqad sarafallahu ta'ala a'yad al-mala'i an ta'wili ru'yal malik lutfan wa rahmatan bi'abdihi Yusuf alaihi salam liyanfatiha al-babu ala misra'ih ba'da dhalika amama hadha as-sabir al-muhtasib al-mustafa liyafuza bima arada Allah lahu. Sesungguhnya Allah memalingkan jawapan ke atas a'yanil malak, ke atas ahli-ahli kabinet, pegawai-pegawai dan pembesar-pembesar kepada raja. Allah tak bagi mereka itu menjawab soalan ataupun mimpi yang dihadapi oleh tuanku ketika itu. Daripada mereka itu mentakwilkan, mentafsirkan mimpi raja, sebenarnya Allah memalingkan itu adalah lutfan, sebagai tanda kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya Nabi Yusuf alaihissalam, untuk Allah membuka kepadanya pintu laluan terhadap kesudahan Nabi Yusuf di hadapan seorang Nabi yang begitu bersabar dan muhtasib. Artinya dia mengharapkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia berjaya dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap peristiwa yang berlaku, kalau kita menentukan ataupun kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada jalan dan ketentuan yang pastinya akan ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam apa juga ujian yang Allah berikan kepada kita, lagi-lagilah dengan berlakunya COVID-19 sebagai contohnya, redha pada Allah dengan sesuatu yang berlaku. Tiba-tiba dalam tempoh masa yang tak diduga, kita jangkakan mungkin kita akan bekerja dalam tempoh 5 tahun akan datang, ditakdirkan bila berlaku COVID, tiba-tiba kita dibuang kerja. Dan pada saat yang serupa kita menjangkakan kita akan menghadapi suatu keuntungan yang luar biasa, tengok sentiasa untung dalam perniagaan yang yang sedang dilaksanakan, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah berlakunya peristiwa ataupun COVID sebagai suatu ujian dalam kehidupan, jatuh perniagaan tersebut. Dan pada saat ketika itu, jika kita letakkan redha kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, pastinya akan ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang untung. Saya ingat ada sebuah kedai restoran yang saya pernah pergi ke tempat tersebut, kebetulan dia pun kenal dan dia jemputlah waktu itu. Saya tanya kepadanya, bila buka kedai ni Ji? Kedai tersebut dia buka pada bulan 2, baru membuka bulan 2, tiba-tiba bulan 3 stop disebabkan COVID. Tuan-tuan bayangkan, saya tanya kepadanya berapa bayaran yang haji kena haji bayar untuk kedai tersebut. Dia sewa kedai tersebut, dia kata saya bayar sebulan sebanyak RM20,000. Dan kemudian ada berapa orang kaki tangan. Dia waktu itu dia kata saya menggaji kaki tangan lebih kurang RM60,000 sebulan. Keseluruhan RM80,000 tuan-tuan. Dihabiskan duit tersebut kerana ingin berniaga ketika itu. Tapi saya tanya, macam mana boleh survive? Maknanya tuan boleh meneruskan haji, boleh meneruskan perjalanan. Bayangkan bulan 2 baru buka. Kemudian dalam saat yang serupa tiba-tiba berlaku COVID, sepanjang perkara tersebut kedai tak boleh buka. Dia kata waktu itu saya berusaha dengan menggunakan online ataupun dengan menggunakan media yang ada tu, takdir daripada Allah sampai tak cukup tangan. Teramai ketika itu yang Allah yang diberikan saya dapat rezeki lebih daripada itu. Allahu Akbar. Tanpa diduga tuan-tuan, boleh berlaku demikian. Dan sampai sekarang kedainya begitu ramai sekali orang datang, sampai tak cukup kawasan ketika itu. Kami datang, dia kata Ustaz kalau nak datang jangan datang hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Itu memang penuh. Hari yang lain tu kalau Ustaz datang silakan datang bertemu dengan kami. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu yang kadang-kadang merupakan suatu jangkaan yang tidak diduga kalau kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Azan. Saya habiskan penamat perbincangan ini supaya terakhir tuan-tuan ya. Saya nak nyatakan satu lagi kesimpulan yang diambil di dalam ayat ini, iaitulah ja'alallahu ta'ala likulli syai'in min khalqihi sababan wa zamanan wa makanan la yata'adda.
Allah menjadikan bagi setiap sesuatu daripada makhluknya, daripada ciptaannya itu sebab, masa dan tempat yang pastinya tidak akan melangkau daripada sesuatu ketetapan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, alimun amilun wahidun akram, seorang yang alim dan dia beramal dengan ilmunya walaupun dia berseorangan, tetapi dia lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan ribuan min ulufin mutta'il ilm, berbanding dengan ribuan daripada orang yang mendakwa mereka itu adalah mempunyai ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan pada malam ini. Masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara lebih daripada itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.